Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Bicara Maya at PPAK. Apa khabar semua penonton-penonton kita pada hari ini? Saya doakan semoga semua penonton-penonton yang melihat rancangan kita ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan jika ada yang dalam keadaan kurang sihat, Allah Ta'ala sembuhkan. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi hari ini bertemu lagi kita dalam rancangan Bicara Maya at PPAK dengan tajuk kita pada hari ini, Skamer, apa perlu anda tahu? Jadi sebelum saya ulas mengenai topik kita hari ini, dan saya perkenalkan kita punya panel kita pada hari ini, saya ingin menyeru terlebih dahulu kepada semua penonton-penonton kita, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share. Like dan share. Yang penting bila kita share, orang akan dapat ilmu, manfaat. Bila orang dapat ilmu, dia laksanakan ataupun dia mendapat manfaat, maka mengalirlah juga pada kita pahala tersebut kalau kita orang Islam. Okey, jadi kita juga akan dapat kebaikan. Jadi share, jangan tak share. Kalau dia tak boleh tengok sekarang, mungkin dia tengok lepas ni. Sebab benda ni kita pun rakam. Yang keduanya, seperti biasa kita juga akan ada quiz. Quiz Bicara Maya at PPAK. Seperti biasa, 3 soalan kita akan tanyakan. Setiap soalan bernilai RM50. Ringgit. Lepas dah tu beli buah kurma oleh puasa ni. InsyaAllah. Cuma kali ini, kalau sebelum ni kita tidak mensyaratkan untuk jawab soalan perlu like and share. Kali ini kita akan tengok orang yang jawab soalan tersebut, dia perlu like dan share program kita. Like dan share. Kalau jawab betul pun, betul jawabnya. Kalau tak like dan tidak share, maka kita tak boleh bagi markah. Kita akan bagi markah pemenang kepada yang like, share dan kepada peserta yang menjawab dengan tepat dan pantas. Kita nak cepat dan pantas, like dan juga share. Dan seterusnya lagi saya nak promote program kita yang kita jalankan di Perbadanan Pusaka Awam Kelantan, Negeri Kelantan. Program Keluargaku Keluarga Membaca. Ini satu program khusus untuk mendidik keluarga membaca. Jadi marilah ramai-ramai penduduk yang tinggal di negeri Kelantan boleh menyertai program ini. Kita akan menilai tiap-tiap keluarga. Kita akan didik setiap keluarga supaya menjadi keluargaku keluarga membaca. Nanti kita letakkan link borang. Link borang boleh isi secara atas talian. Jumlah hadiah tu berapa yang kita peruntukkan? Sebanyak RM77,500 untuk keluargaku keluarga membaca. Jadi anda berpeluang menjadi ikon keluarga membaca negeri Kelantan yang pertama. Sebelum ini ikon keluarga membaca dan juga ikon individu membaca negeri Kelantan. InsyaAllah ramai-ramai kita sebarkan maklumat ini supaya lebih ramai orang yang dapat menyertai program Keluargaku Keluarga Membaca. Syaratnya hanyalah menetap di negeri Kelantan. Orang Kuala Lumpur pun kalau duduk di negeri Kelantan boleh juga. Tak pandai kecek Kelantan pun boleh. Tak apa. Semua boleh. Buku pun kita akan bagi untuk membaca. InsyaAllah. Dan seterusnya saya juga nak promosikan mengenai program kita panggil Ceritaku untuk PPAK. Kepada siapa di luar sana yang suka menulis Ceritaku untuk PPAK, kita akan pilih pemenang, 3 pemenang tiap bulan yang menepati ciri yang kita nak. Kita akan bagi satu karya RM200. Di mana-mana kita nak cari, tulis, hantar, kita nilai, layak dan dapat markah RM200. Join program Bicara Maya, jawab soalan, dapat RM50.
Semua kita bagi duit bukan kerana duit, tetapi kerana kita nak didik masyarakat kita menjadi masyarakat yang bermaklumat, yang berilmu pengetahuan. InsyaAllah. Jadi jangan lupa bicara penulisan cerita ku untuk PPAK. Bukan cerita berkenaan dengan perpustakaan, cerita tuan-tuan, pengalaman hidup tuan-tuan dan puan-puan yang boleh memberi inspirasi, yang boleh memberi kebaikan kepada masyarakat, boleh share kepada kita, tuliskan cerpen ataupun cerita pendek dan hantar ke PPAK, insya-Allah. Jadi balik kepada topik kita pada hari ini, skema. Apa perlu anda tahu? Sebenarnya skema ni kita boleh katakan semua orang dah faham bila kata-kata skema. Penipu lah, penipu, pembohong tu semua skema semua. Orang kata kena scam, kena apa? Kena tipu, tu semua perkataan yang kita dah faham. Cuma kita nak tengok hari ni, skop hari ni, kenapa walaupun skema ni dah lama berlaku di Malaysia ni, tapi masih ramai lagi golongan yang kena. Ramai lagi orang yang kena. Dan kebanyakan yang kena bukannya orang yang calang-calang. Orang yang orang kata ada degree, orang yang cerdik pandai. Jadi, kenapa masalah ni masih lagi berterusan? Jadi, mungkin ada sesuatu yang kita tak tahu. Jadi, seperti mana kita di skrin kita, kes tipu internet, love scam dan pelbagai-bagai lagi. Jadi ini menunjukkan masyarakat kita sedar tetapi tidak tahu. Ataupun tahu tapi tidak sedar. Jadi untuk mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan DSP Wan Fauzi bin Wan Ishak, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kelantan, bagi mengupah topik kita pada hari ini. Jadi kita pergi kepada ground, kita pergi kepada orang yang betul untuk bercerita kenapa masalah lagi masih berlaku dan apakah yang perlu kita tahu di sebalik skema ni. InsyaAllah. Selamat datang ke studio Tuan Wan kita. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan kerana sudi melapangkan masa. Katanya hari ini sibuk ada dengan sepadan kita buka hari ini, tapi sempat lagi menjengah ke PPAK demi untuk memberi maklumat kepada masyarakat kita mengenai scam ni. Semakin hari walaupun dah ramai tahu tapi masih kena lagi. Dah tahu pun kena juga lagi. Jadi kita bimbang masyarakat kita ni seolah-olah dah reti, tapi yang reti ni lah yang banyak kena. Jadi Tuan Wan ni merupakan DSP Wan Fauzi Wan Ishak, merupakan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kelantan. Jadi saya mohon untuk tuan perkenalkan diri sikit dengan penonton-penonton kita. Semoga bila dah kenal tu mesra dan dia boleh tanya soalan lah apa yang dia nak ketahui. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya DSP Wan Fauzi bin Wan Ishak, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PK Kelantan lah. So saya dia ada bagi dua bahagian, iaitu jenayah pemalsuan. Saya di bahagian ni lah, jenayah pemalsuan, pelaburan bersindiket cyber. So ni yang kita ni bercakap berkaitan, kita ada satu lagi. Dia punya tu bahagian korporat, jenayah korporat. Tapi saya ni bahagian jenayah pemalsuan, pelaburan bersindiket cyber. So ya memang ada, kita semua tahu berkenaan dengan, boleh masuk ke? Boleh. Ya, so tahu berkaitan dengan jenayah cyber, semua mungkin dah tahu. So kalau cakap ni, dia kata saya tak mungkin tak kenal lah. Semua dia kata saya dah kenal, dah tahu dah apa benda ni. Cuma sekarang ni kadang-kadang kita walaupun tahu, dia orang ada juga yang cuba ambil kesempatan dengan kita jugalah. So daripada dalam kita dah tahu tu, ada juga yang scammer apa semua yang masuk, yang cuba bercakap, kita akses pada telefon apa semua. So ada yang cuba ambil kesempatan di atas kita punya pengetahuan tu lah. Okey. Jadi maknanya sekarang ni tuan, kita nampak scammer ni sebenarnya semua dah tahu. Pertamanya kita dah tahu. Semua dah tahu. Tapi semua yang dah tahu ni juga kena juga. Jadi macam manakah, kalau boleh tuan definisikan dulu, macam mana scammer ni boleh boleh mula masuk dalam negara kita ni, dan apakah modus-modus operandi yang kita boleh secara umumnya bagi tahu dulu,
supaya orang kata dah tahu tapi kita nak bagi peringatan kembali. Supaya orang kata bahawanya orang tahu scammer ni sebenarnya satu virus yang berbahaya. Super COVID juga sebenarnya. Tapi macam COVID lah, orang dah tahu COVID ada, tapi ada ramai lagi yang kena juga. Tapi tak patuh juga SOP kan. Tapi scammer ni macam mana boleh tuan uraikan sikit kepada So kita terlebih dahulu saya akan menerangkan berkenaan dengan apakah itu jenayah cyber. Ya. Jenayah cyber, scammer apa semua berhasil daripada jenayah cyber ni lah. So kita daripada perkataan perlakuan jenayah di mana komputer jenayah cyber ni didefinisikan sebagai perlakuan jenayah di mana komputer adalah merupakan sebagai sasaran, di mana medium dia memang komputer lah, jenayah komputer. So, jenayah komputer ini adalah jenayah yang semakin meningkat lah pada masa kini lah. Secara atas talian lah ni kan? Atas talian. Menggunakan komputer. Menggunakan komputer sebagai medium. Ya. So definisi bagi jenayah cyber ni suatu perlakuan yang menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh individu atau kumpulan menggunakan medium internet atau menggunakan peralatan komputer. So dalam perlakuan jenayah ni kita kategorikan sebagai kategori jenayah cyber ni kita telah termasuklah iaitu jenayah penipuan, jenayah komputer, kesalahan dan hubungan dia lah. Okay. So dalam jenayah komputer ni kita termasuklah dalam kita menangani kes-kes jenayah cyber ni ada beberapa benda lah yang kita buat untuk menangani kes-kes jenayah cyber ni. Umpamanya kita menggunakan termasuklah undang-undang lah. Undang-undang memang kita tahu semua kes-kes selalunya kita akan gunakan undang-undang ialah jenayah kanun kesesaan lah yang kita gunakan. Selain daripada tu ada juga beberapa undang-undang lain yang kita gunakan, iaitu termasuklah Akta Telekomunikasi, Akta Teleperubatan 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Hak Cipta, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 lah. So Akta Komunikasi dan Multimedia. Okay. So itulah dia punya tu. Lepas tu Akta Tanda Tangan Digital, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Memang antara undang-undang yang kita guna pakai lah. Undang-undang yang diperuntukkan untuk selain daripada kanun kesesaan tu. Jadi tuan, tadi kita kata kita dah tahu scammer ni, semua orang bercakap rata-rata kan. Jadi macam manakah intention ataupun niat ataupun pandangan kita ni untuk supaya bila dapat je call ataupun dapat je tawaran ni, mengikut pengalaman tuan lah yang handle kes-kes yang orang mari ke polisi, mungkin pernah tanya kenapa yang boleh sampai terlibat ni, masa ni lama. Kadang-kadang dia macam seperti ada seorang sahabat saya, dia kata jiran dia pernah kena, isteri pada jiran dia pernah kena, sampai bercakap di telefon ni kan scammer ni lama sampai dia boleh siap pakai baju nak pergi bank dah. Sampai suami dia tegur nak pergi mana baru dia sedar. Jadi macam manakah titik permulaan yang kita perlu sedar bahawasanya ini kita tengah scam. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia layan, dia macam seolah melayan, menyebabkan dia jadi macam kena pukau macam mana tuan? So kalau selalunya jenayah yang melibatkan jenayah sekarang ni lah. So kita kes-kes yang umpamanya melibatkan Macau scam. So Macau scam ni ialah di mana mangsa yang terkena ni, yang terlibat dengan tipu daya Macau scam ni lah tidak terprihatin atau program kesedaran yang dibuat oleh pihak penguasaan. So kita dah bagi tahu program apa semua ni. So bagi tahu dah bahayanya apa jenis yang Macau scam ni. Tapi ada yang tidak prihatin dengan program yang kita buat ni.
untuk maknanya dia punya tu tak prihatin, maknanya tak ambil berat sangat dengan apa yang kita bagi tahu. So dia ni mudah merasa takut, tidak percaya dengan diri sendiri. So mendedahkan identiti, bagi tahu orang lain lah. So kita ada maklumat bank apa semua. So kita bagi tahu orang lah. Apa ni, bagi tahu maklumat bank yang kita ada, akaun nombor, apa ni, kalau ada apa, dia punya apa, maklumat peribadi lah. maklumat peribadi, akaun tu. Maknanya dia dedahkan maklumat peribadi dia. Dedahkan kepada orang lain. Patut benda ni tak boleh didedahkan. Cukup yang kita tahu cukuplah, tapi sekarang ni kita dah dedahkan maklumat tu kepada orang lain. So ini dengan sendirinya mendedahkan kelemahan diri sendirilah. Kadang-kadang tuan, ada yang kita dengar scammer ni, yang telefon, yang makau scam tadi, telefon ni, dia dah tahu maklumat kita. Maknanya sebenarnya daripada mana dia boleh dapatkan bocor? Adakah ada pula pihak yang membekalkan maklumat tu pada, sebab kadang-kadang dia dah tahu puan ni kerja ni, nama ni sekian, dia siap boleh tahu nombor IC. Macam mana benda tu boleh sampai kepada scammer? Adakah dia ni licik yang sampai macam tu sekali? Sebab kadang-kadang orang yang boleh percaya tu, dia boleh tahu semua maklumat. Tapi dalam itulah kata tadi, dia apa ni, dia membuatkan orang rasa takut dan apa semua. So dengan bila ada bagi tahu saya daripada caller lah, pemanggil tu, dia bagi tahu saya daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, kan? Jadi sekarang ni saya percaya, saya dapati encik apa ni ada buat apa ni, bagi tahu kata encik ni terlibat dalam kes apa ni, penipuan cukai. So kita banyakkan ada yang betul-betul yang terlibat tu, dia pun takut. Dia takut. Jadi walaupun benda ni dia cuma agak dia cakap dia, tapi kita takut. Sekat jarang. Kebetulan pun kita bagi tahu je. Dia dah mengaku lebih pula. Dia tanya gitu kan. So apa maknanya kita apa? Kita tanya dia lah, maknanya dia bagi tahu kita ada kesilapan, kita ni ada terlibat dengan apa ni kes apa ni Lembaga Hasil Dalam Negeri ni lah. Jadi kita dah terkejut apa semua ni. So kita bagi tahu maklumat tentang akaun kita apa semua tu. Tu salah satulah daripada dia punya tu. So kalau satu yang tadi tu yang saya cakap tadi, makau scam lah kan. So sekarang ni ada juga dalam apa ni, kes-kes yang melibatkan lain-lain ciri-ciri mangsa dia punya lah. So dalam kes apa ni seterusnya ke makau apa ni, love scam ke apa semua tu, dapat dia punya tu. Kalau saya ada baca satu artikel ni tuan. Artikel ni dia kata terdapat 7 jenis penipuan. 7 jenis penipuan, antaranya dia kata pertama makau scam lah. Makau scam ni pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, Lembaga Hasil Dalam Negeri, menyamar sebagai pegawai bank, ada menyamar sebagai pegawai custom dan sebagainya lah. Jenis menyamar lah. Masuklah. Lepas tu scam KWSP, yang keluar air citera lah apa semua kan. Maknanya dia tengok situasi semasa, apa yang berlaku. Seterusnya yang scam, love scam. Love scam ni juga saya rasa satu benda yang, sebab kita ni sebenarnya kalau tengok dekat Malaysia ni ramai orang yang berkejaya, wanita-wanita dia tak kahwin lewat usia. Jadi biasanya inilah jadi orang kata apa ni, menjadi sasaran kepada love scam ni. Jadi bagaimana pandangan tuan yang menyebabkan masyarakat kita ni, sebab biasanya yang kena ni, yang kita tahu banyakkan yang saya dapat mendengar khabar adalah orang yang profesional. Ramai orang profesional. Sebab biasa orang profesional dia kahwin. Yang profesional ni ramai yang masih lagi dia dah berusia, tiba-tiba ada lelaki muda, lelaki yang handsome lagi kan, nak kepada dia, yang menyebabkan dia terpengaruh. Macam mana tuan? Berkaitan dengan kes mangsa, jadi mangsa ni ada berkaitan dengan love scam ni. Kebanyakan mangsa-mangsa yang terkena dengan love scam ni ialah ada ciri-ciri dia lah. So dalam apa ni, salah satunya ialah mudah diayak
Di ayat. Dengan kata-kata manis. Maknanya orang kata dulu kak ngorang ayat power. Ayat power. Banyaknya kita pasal maknanya kita bagi orang ni yang apa ni yang macam kekurangan segitulah. Ya. Bukan kekurangan juga. Ya. Maknanya yang apa ni tak dia katalah tak kahwin lagi kan. Jadi ialah maknanya kebanyakan masa ni kebanyakannya orang yang lambat. Tu apa semualah. Kejayaan ada duit pula. Kejayaan ada duit pula. Itulah. So dia punya tu macam saya cakap tadi, mudah diayat dengan kata-kata manis. Ya. Lepas tu teringin kaya dengan sekelip mata. Dia punya tu ciri-ciri lah. Okey. Punya kecenderungan untuk berkahwin dengan warga negara luar. Kadang-kadang ada kebanyakan juga orang bangsa apa ni di luar lah. Orang luar pada Malaysia ni pun banyak Mak Saleh. Maknanya kalau kau boleh gawe dengan Mak Saleh. Kahwin orang mereka ke mana ni? Kau jauh ni. Orang dengar bisa kata boleh bercinta dengan orang luar negara kan. Okey, terus. Lagi satu kesunyian. Ya. Kesunyian, dia kesunyian. Jadi itulah boleh orang masuk untuk mengayatkan dia tu. Ya. Suka melayan walaupun hanya sekedar sembang di media sosial. Walaupun sembang-sembang itu pun kita layan. Padahal benda tu orang nak sembang je. Yelah, sebab di media sosial ni boleh letak gambar siapa-siapa. Boleh letak copy and gambar paste je. siapa. Semua orang handsome, apa semua. Sebenarnya tuan yang itu pun tak handsome pun, tapi letak gambar kan. Okey. Pernah gagal ataupun mempunyai masalah dalam perhubungan percintaan atau perkahwinan. Maknanya ciri-cirinya macam itulah. Dia pernah gagal ataupun mempunyai masalah dalam hubungan dia lah. Maksudnya apa ni, pernah bercerai ke gitu apa semua kan. Maknanya dalam perhubungan apa semua pernah gagal dalam itulah. Biasa kalau dia scan ni macam mana cara mula dia kenal dengan kita. Dia rapat kita, dia ajak kita. Lepas tu macam mana dia boleh menyebabkan kita ni masuk dalam perangkat dia. Yang boleh kita bagi duit apa semua tu. So dia maknanya dia selalu bagi hadiah apa semua gitulah. Ya. Bagi hadiah apa semua maknanya dia punya ciri-cirinya boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris. Sebab tu ramai profesional. Banyak profesional. So apa nama bila apa ni bila bagi tahu kata daripada bangsa luar apa semua kan, orang Mak Saleh ke apa semua kan. So maknanya dia bagi tahulah akan apa ni, kita dah ada barang yang kita akan apa ni hantar bagi hadiah lah. So kita akan selalunya memang apa ni menarik jugalah dia punya tu. Dia punya hadiah tu mahal lah maknanya. Mana berat. Bagi orang kata apa, tanda cinta lah. Tanda cinta. Lepas tu orang tu yang tertarik apa semua tu. Maknanya nak hadiah ke apa semua kan. So jadi ya kadang-kadang kalau apa ni nombor akaun ke bagi je benda tu kan. Sebab dah percaya. Percaya. Hadiah apa semua tu kita memang lah nak ambil kan. Ya. Kalau saya baca ada kat sini ni kata, artikel ni love scam ni. Biasanya dia kata scammer ni menipu dengan dia kata contohnya mak dia sakit. Dah kenal lama. Saya ada masalah kewangan, mak saya masuk hospital, perlu pembedahan segera tapi saya tak cukup duit. Boleh ke you pinjamkan dulu? Sebab tak ada minta tolong dengan siapa lagi, tak ada lah, dengan you saja saya berharap. Jadi tu apa nama maknanya kita ni macam minta bantuan. Ya. So dalam keadaan kesusahan, so ada orang nak bantu pula kan. Maknanya itulah dia punya apa ni? Dia punya ciri-ciri menyebabkan orang yang akan termasuk dalam love scam ni. Satu lagi tu ada yang terbaru, baru dalam 2-3 minggu lepas lah. Ini pengalaman salah seorang ahli keluarga saya lah. Sekolah tahfiz, sekolah anak-anak yatim. Selalu call minta bantuan lah. Jadi saudara saya ni dia telefon saya. Tu
betul kan dia kata boleh bagi ke duit ni. Jadi saya buat sedikit research lah dan juga bacaan lah. Jadi saya kata betul ke tak betul macam ni, senang je. Telefon, buat video call. Buat video call, minta dia tunjuk semua anak yatim dia jaga, lepas tu dia bila dia ambil 2-3 orang biar anak yatim tu cakap kenal tak dia ni. Lepas tu saudara saya ni call lah. Bila call tak angkat terus. Tak dia nak tunjuk. Tak angkat, bukan cakap benda ni, tak angkat. Maknanya rakyat Malaysia betul prihatin. Bukan kita kata kita tak nak bantu. Yalah. Tapi kadang-kadang golongan yang sepatutnya dibantu itu jadi teranaya. Ini juga masuk skema ni kan. Skema yang untuk mendapatkan bantuan kepada anak-anak yatim. Jadi kes-kes begini saya rasa bulan-bulan Ramadan ni banyak ni akan berlaku. Itulah Sebab bulan kemurahan. Kemurahan sempena bulan Ramadan ni. Ya. Ada tuan nak tambah apa poin mengenai pencarian kita? Kalau ikutkan apa ni berkenaan dengan apa MO itulah, modus operandi yang berkenaan dengan kes apa ni yang tadi kita cakap tadi berkenaan dengan love scam. Okey. So kita apa ni ialah satunya pasal apa ni love scam ni, orang minta bantuan. So jadinya kita disebabkan kita nak dapat sesuatu tu, kita bagi tahu kita sebab ada keluarga yang sakit, yang memerlukan apa ni bantuan segera. Jadi kita ni apa ni yang bermurah ni, bermurah hati ni, macam bulan yang akan hadir ni, bulan Ramadan ni, jadi kita akan cuba untuk membantu meringankan bebanan tu. So iyalah. So sekarang ni mungkin kalau yang tu benar, apa semua tu tak tu sangat, tapi sekarang ni kita takut benda ni orang ambil kesempatan. Betul. Kesempatan disebabkan oleh nak duit je. So jadi maknanya rakyat kita di luar sana, masyarakat kita, walaupun kedatangan kita kata Ramadan lah nanti kan, Ramadan minggu depan dah, betul rakyat Malaysia memang pemurah, tapi kita kena berhati-hati sebab skamer ni tak kira bulan. Betul kan? Dia tak kira bulan, dia tak kira masa, dia akan sentiasa mencari peluang dan ruang atas kealpaan kita. Satu lagi tu mengenai love scam ni, saya ada satu artikel juga, dia kata selain daripada ada kecemasan keluarga, ada juga love scam ni yang tuan cakap tadi, dia nak bagi hadiah. Tapi dia dah post bila dah post barang tu dia tahan kan. Jadi kena tahan sebabkan custom tahan. Jadi kena bayar duit untuk dapatkan kebenaran. Untuk dapatkan kebenaran tu kena bayar duit lah. So untuk melepaskan daripada tahan custom tu, kita kena bayar sejumlah wang lah untuk tu dia punya tu, untuk melepaskan daripada custom. So berkaitan dengan ni dia punya tu Jadi macam mana tuan sebenarnya bila jadi macam tu, adakah orang yang kena scam ni dia kena telefon custom sendiri ke dia kena terus ke balai polis nak? Tapi jarang orang kadang-kadang dia tak nak pergi balai polis sebab dia takut. Dia takut dia jadi kebanyakannya kalau kita boleh pergi ke balai polis untuk buat laporan polis lah berkaitan dengan kes. Nanti kalau ada banyak juga kes-kes yang kita buka berkaitan dengan kes love scam apa semua inilah. So maknanya laporan polis akan disiasat lah berkaitan dengan ni. So kita akan tengok dia mesti ada masukkan dalam akaun kan. So betulkah akaun tu pergi kepada orang yang dikatakan tu. So kita akan cek daripada akaun yang tu sama ada ke mana akaun. Okey tuan, satu lagi, sekarang ni masa kita dah kenal. Jadi scammer ni sebenarnya adakah kebanyakan dia tu memang orang Malaysia kita atau memang daripada luar negara yang masuk dalam tempat kita ni? Saya percaya kebanyakannya scammer yang terlibat dalam kes love scam ni ialah ada daripada Malaysia, betul daripada Malaysia, dan kadang-kadang tu ada yang daripada orang luar juga yang ambil kesempatan ni.
kalau macam kata apa ni, kebanyakan yang macam negro. Ya. So yang tu memang apa ni, kita yalah, kita pun ada dalam, kita dapati macam-macam ni pun ada juga. Kalau kita tengok tu kan, sampai ada beratus-ratus, 400,000 scam. Tapi inilah maknanya yang kena tu memang kebanyakan orang yang cerdik. Mana orang yang cerdik, orang yang ada duit. Jadi penonton kita di luar sana, kita tak boleh rasa stres. Sebab kita ada jawatan, kita belajar tinggi. Maknanya itulah sebenarnya orang yang akan untuk dapatkan kita punya ni. Iyalah. Jadi seterusnya tuan, ada satu lagi scammer ni. Antara saya tadi kita beritahu yang love scam. Seterusnya ada scam yang pinjaman peribadi tuan. Ini ada juga tuan. Pinjaman peribadi kita tak buat, tiba-tiba dapat kelulusan. Itulah. Yang ni macam mana tuan? Kadang-kadang ada juga orang kita ni, dia tak buat, tapi bila dapat tu dia percaya pula. Lepas tu kena bayar pula duit untuk dapatkan duit tersebut. Saya difahamkan anggota keselamatan pun ada juga yang kena. sehingga boleh terkena juga. So kita memang apa ni, dapatilah ada juga jenis-jenis pinjaman macam ni. Pinjaman ni sebenarnya pinjaman yang tidak wujud lah. Tidak wujud lah. Dia apa nama, kebanyakannya golongan yang terkena dalam apa ni, pinjaman yang tidak wujud ni ialah apa ni, golongan yang suka melayari media sosial. Golongan terdesak lah, maknanya golongan terdesak. Apa ni, maknanya dia terdesak nak duit juga, nak duit untuk dapatkan pinjaman ni. So golongan yang apa ni, mudah percaya. Dia mudah percaya, maknanya apa orang cakap tu kita percaya lah. Dia bagi tahu apa ni, dia ni nak bagikan pinjaman. So yalah, orang nak bagi pinjaman kan, dalam keadaan kita pun nak duit. Nak guna duit. Jadi kita percaya aja dia cakap tu. Lepas tu dia, kalau ikut artikel tu, dia kata didesak membuat keputusan terburu-buru. Memang dalam kena cepat. Tawaran ni cepat, tapi masa jawab cepat benda tu. Kena bagi tahu setuju ke tidak, segeralah kena bagi jawab. So kategorinya juga ialah mudah percaya jugalah, orang yang terkena ni mudah percaya. Apa ni, tiada pengetahuan. Tiada pengetahuan tentang apa nama, pinjaman yang tidak wujud ni. Tiada pengetahuan. So sekarang ni orang nak bagi pinjaman tu, kita pun setuju je. Maknanya dapat duit kan. Tapi sebenarnya sampai masa dia tak ada pun. Tak ada duit pun kan. Tak ada pun. Lagi satu, tidak bertanya kepada rakan ataupun suka bersendirian. Makna tidak buat rujukan. Kita tak rujuk orang. Orang tanya nak kata, kita pun macam cakap tadi kena jawab segera kan. Jadi kena jawab segera dia punya tu. Terus apa ni, masuk duit ke apa semua tu lah. So maknanya duit tak masuk pun. Duit kita yang keluar. Duit kita yang keluar. Kita dah tak ada duit, kita bayar pula. Kita kena bayar berapa amount dia lah. So tapi sekarang ni apa ni, benda tu dah tak dapat apa, tak dapat dah. Jadi alih-alih kita nak duit, kita kena bayar. Hilang duit, kita pula kena bayar. Kita kena bayar. Okey. Ada satu lagi ni, yang kelima dikatakan scam pelaburan kan. Itu bagi tadi orang tak ada duit nak pinjam, ini orang ada duit nak labur. So dalam skim apa ni, penipuan pelaburan ni, maknanya dia ada orang akan apa ni, menghubungi dengan ni lah, orang yang kata dah ada duit lebih ni untuk melabur ni. So maknanya dia bagi tahulah, dia akan berikan satu pelaburan yang dengan apa ni, pelaburan yang apa ni, dengan dapat yang tinggi, pulangan yang tinggi. Pulangan yang tinggi, modal kecil. Dan apa nama, maknanya senang dapat lah. Senang. Kita tak payah banyak tanya. Kalau pelaburan ni dia nak, selalunya kita tengok memang nak kena isi apa ni, borang ke apa semua. Kadang-kadang ni senang. Lepas tu modal kecil. Masa singkat. Masa singkat. Risiko pula tak ada. Risiko tak ada. Maknanya boleh dalam masa sebulan ke boleh dapat
boleh dapat modal balik. Modal modal balik, dapat cara gitulah. Tapi sekarang ni bila masa sebulan tu tengok tak ada pun, tak dapatnya pun. Dia janji je. Maknanya orang ini jenis orang yang kata apa, ada sifat nak menggandakan keuangan dengan cara yang mudah kan, menggandakan keuangan. Sebab kalau simpan tempat yang sah tu macam ASB ke tabung haji ke, sikit je pulangannya. Pulangan sikit. Tunggu setahun. Ni nak kena tunggu. Ya. Okey tuan, saya nampak ada dekat kertas tuan tu mengenai akaun apa, keldai akaun kan. Ini pun satu benda yang mungkin masyarakat kita tak jelas lagi. Sebab kita tengok sekarang contohnya bila pergi di bank, agak sukar untuk kita membuka akaun tuan. Macam mana yang dikatakan keldai akaun tu? Berkaitan dengan keldai akaun atau mule akaun lah. Kita dia punya tu. So individu atau organisasi yang telah dipergunakan oleh individu bagi menerima wang hasil kegiatan jenayah. So dalam pengetahuan atau luar pengetahuan. Jadi kalau macam ni, macam mana kita nak tahu bahawa kita dijadikan? Kita ada new account ni. Kita ada dia punya itulah. Dia punya apa ni, talian ni lah untuk kita cek ni account, new account ke ataupun apa nama ni lah yang benar ke apa semua tu. So kita boleh masuk ke dalam apa ni, dia punya aplikasi ccid.rmp.gov.my/semakmil. So kalau kita masukkan tu, kita masukkan nombor akaun yang dia bagi tu lah. Masukkan dia, kita cek lah sama ada memang apa ni, memang pernah terlibat dengan kes ataupun tidak. Kalau kes dah pernah terlibat dengan kes, kita tak payah masuk lagi lah melalui dia punya tu. Pasal maknanya kita boleh tengok sama ada kes ni, akaunnya ada ni pernah ada kes berkenaan dengan ni, apa-apa dia punya itulah, dengan semakmul tu. Okey tuan. Maknanya itu yang kalau kita tahu itu tu yang akaun dia orang. Ini kalau dia gunakan akaun kita sendiri, macam mana kita nak tahu kalau akaun kita ni digunakan? Boleh ada tak kes-kes yang begitu? Macam mana tak? Maknanya dia gunakan akaun kita. Dia nak gunakan kita untuk jadi keldai akaun dia. Ada tak kes-kes gitu? So dalam kes apa nama yang nak gunakan akaun dia, kebanyakannya yang akaun yang telah di apa ni, yang telah kita tengok dia punya itulah, memang dah ada rekod dia. Maknanya dia tak boleh senang guna akaun kita lah. Dia tak boleh. So kalau apa ni, kalau kes ni apa ni yang apa ni, kita scan ni, kalau macam kita pun ada CCID info line ni. So ada nombor dia lah. 01321111222 kan. So kita cek daripada situ, dia ada dia punya tu lah, CCID .rmp.gov.my semakmil lah. Tadilah saya dah bagi tahu. Maknanya kalau mengenai akaun ni, maknanya kalau kita dapat nombor akaun dia transfer, boleh kita cek. Kalau kita cek, dia keluar lah. Dia ni pernah ada kes tak dengan akaun ni. Maknanya dia pernah direkodkan. Dia dah ada rekod. Maknanya kalau kita cek ada rekod, so kita tak payahlah lagi rasanya nak masuk pelaburan ke, nak masuk akaun tu apa semua tu lah. Kalau dah akaun tu memang dah ada rekod. So maknanya ada satu kes ni, sahabat saya lah, dia sendiri dia pernah, orang kata apa, dia beli atas talian. Dia beli barang atas talian ikut Facebook ni lah. Jadi selepas dia beli, barang tu tak sampai. Barang tak sampai. Jadi dia pun pergi buat report polis lah. Dia pergi buat report polis tu kata sebab nilai dia tu sikit sangat. Nilai tu tak sampai 1,000 lah. Nilai barang tu. Jadi dia nasihatkan kepada dia untuk pergi ke bank, untuk bekukan akaun tersebut. Bila dia pergi ke bank, memang orang bank cek lah akaun tersebut. Memang banyak duit tu masuk dalam akaun tersebut. Rupanya ramai orang yang terkena, tapi tak ada orang yang buat report. Mungkin dia seorang je yang buat report tu. Macam mana tu? Mana adakah kalau yang kena kecil-kecil ni kena pergi report beramai-ramai ataupun diam saja? Kita selalunya kalau kes dah ada dia punya tindakan terhadap blacklist dia tu kan. So kita kalau dah banyak sangat, bank nanti kita akan inform dengan bank lah. Supaya apa ni kes akaun tu tak
tak payah ni lah maknanya digunakan lah. Setakat ni lah tuan, dari segi statistik lah, kalau tuan ada lah statistik di Kelantan sendiri lah, ada berapa agak-agak yang kes yang dah pernah tuan ambil dari segi ni scammer? Saya kenaan dengan berapa banyak tu, saya pun nak kata pun payah. Terima kasih pasal benda tu dalam sistem tu dia ada, dah ada. Dia dah ada, maknanya kes apa ni melibatkan akaun ni apa nama, memang dah ada rekod lah. Rekod maknanya kes apa ni sama ada dia ni pinjaman tak wujud ke ataupun kes pelaburan ke tak wujud ni, maknanya kalau dah dia apa ni maklumkan yang apa ni akaun tu memang banyak kes melibatkan akaun tu, so kita akan inform dengan apa ni orang yang apa ni pihak polis pun akan inform juga. So orang yang kata nak buat pelaburan tu pun kita akan inform dia, so supaya taklah masuk ke melabur lagi ke seperti macam ni kan. Sebab kadang-kadang kita perhatikan dari segi pelaburan ni, kadang-kadang yang orang yang masuk awal-awal ni kebanyakan dia dapat duit. Seperti yang berlaku lah sebelum ni banyak kawasan kita kan, yang ini scam jenis pelaburan ni, dia dah dapat pulangan modal. Menyebabkan dia promote pula pada orang lain. Betul ni, aku masuk ni dah dapat duit, dapat semua. Jadi dia ajak pula orang lain. Adakah dia orang ni biasanya tuan, orang yang buat scammer ni, dia tunggu penuh dia punya kantung, baru dia lari? Tak, sekarang ni kita memang buat siasatan nanti berkaitan dengan kes-kes pelaburan ni. So kalau ada yang apa ni aspek ke yang yang menganjurkan pelaburan ni, kita akan apa ni, kita akan tangkap lah, tangkap dan tuduh di apa ni, di mahkamah lah. Ada seorang sahabat saya dia kena sampai 70,000. Tapi dia kata sebelum tu dia masuk, maknanya masuk kali pertama dapat modal, dapat pulangan balik, dah untung. Lepas tu masuk lagi, siapa ajak keluarga, ajak emak, semua masuk. Tapi akhir-akhirnya syarikat tu ditutup, di-ban lah. Di-ban, so bank dah tutup dia punya tu lah. Ada siapa hari ni pun kes lagi masih dibicara mahkamah, habis duit bayar lawyer je. Maknanya kes ni macam ni bukannya senang tuan. Bukan senang dia punya tu. Pasal dia berkenaan dengan tuan badan tu sendiri setuju untuk menyertai tu kan. Untuk menyertai pelaburan tu lah. Tapi ialah kita selalunya akan apa ni, buat semakan apa semua kan. So kita akan maklumkan dekat mana, dekat orang yang nak setuju untuk buat pelaburan tu lah. So maknanya kalau masuk dalam akaun tu pun apa nama, tak ni lah, tak bahaya juga dia punya tu, duit tak dapat apa semua dah. So jadi kita nasihatkan dia supaya kalau nak buat pelaburan ni, carilah tempat-tempat yang apa ni, company syarikat yang betul-betul well known, macam apa ni, pelaburan ESB ke nak kan. Walaupun jumlah dia, keuntungan dia macam sikit lah, mana biasa lah dia punya tu kan. Tapi maknanya kita tak terlibat dengan jenayah penipuan macam ni. Dapat nampak duit hilang, tak dapat apa. Maknanya dari segi kita kata tamak lah tuan. Tamak. So kita antara ciri-ciri itulah sifat tamak. Yang ke apa ni? Yang ke-6 skim cepat kaya. Okey, saya tengok 7 skim antaranya skim cepat kaya. Ini kalau kita ingat dulu, zaman-zaman dulu kan. Pak Mantelo kan dulu. Pak Mantelo. Jadi sekarang ni banyak lagi tuan. Skim-skim cepat kaya ni timbul sebagaikan, kalau kita tengok dalam Facebook bagai cendawan, seolah-olah macam benda ni tidak terkawal. Kita tengok banyak sangat pelaburan-pelaburan sampai macam hari tu ada yang gunakan nama artis, ada yang gunakan apa ni, orang individu sampai gunakan menteri pun ada. Itu yang kita kena ada apa, maknanya pengetahuan tu lah. Maknanya kita duduk diam je, tak tanya orang apa semua kan. So benda ni selalunya boleh jadilah benda tu. Tak.
Maknanya sekarang ni tuan, apabila pada penonton-penonton kita, maknanya apabila rasa je ragu, kena terus bertanya. Betul tuan? Yalah. Rasa ragu tu bertanya. Rasa ragu je tu mesti kena ada syak kan? Salah satunya kita kena ada syak juga. Kena syak benda tu, kita pun benda ni benda yang baru kan. Ya. Kita tak nak lah nanti selepas kena baru nak. Terhantuk buat tengah dah. Terhantuk baru tengah dah. Dah bekak dah. Buka dah hari baru mari ribut paling nangis tu duit hilang 400,000. Apa boleh buat tu? Kata kalau duit dah masuk, dah pergi kepada pihak yang lain, pihak ketiga ke apa, pihak penjenayah ke apa, tu macam mana dah nak buat benda tu tak boleh dah. Kalau dah masuk dalam akaun lain pun kita tak boleh nak bagi tahu ni kena pulang balik ke apa semua kan. Habis lah. Dah habis dah dia punya tu. Menangis air mata pun tak dapat apa dah. Memang. So kecuali esok kalau bawa ke mahkamah pun rasanya yang akan kena hukuman nanti dia yang akan kena hukuman tu nanti tak adalah untuk bahagian tu untuk bayar balik pada orang yang kena ni. Dia kena hukum saja lah. Dia kena hukuman. Yang penting kita nak tengok tu hukuman tu. Tapi duit dah habis melebu lah. Betul, tak dapat dia punya tu. Maknanya duit kita atau barang yang kita bagi dah tak dapat balik. Hanya hukuman sajalah. Hukuman je. Itu pun bukan senang nak kena kan. Berapa ramai yang kena. Takut nanti nak ni bahagian siapa ni, bahagian hukuman siapa punya tu, bahagian mana ni, bahagian mana. Dia kena ramai dalam Malaysia. Ada satu lagi ni, scam yang ketujuh ni dikatakan tuan, scam parcel scam. Parcel scam. Macam mana tuan ni? Ini banyak orang beli dalam Shopee ni kan. Ni membeli belah dalam Shopee kat raya ni pula ni. Shopee sale ni beli dalam Shopee, parcel scam pula terjadi. Parcel scam ni maknanya bagi hadiah lah. Kan? Bagi hadiah. Maknanya bagi tahu ada dihubungi oleh ni, saya dah hantar parcel ke apa semua kan. Tapi yang sebenarnya untuk macam tadi juga tu, custom ke apa semua itulah. Maknanya untuk tujuan nak ambil parcel tu ke apa semua tu kena dikenakan bayaran. So setelah bagi bayaran tu, akaun yang dia bagi tu banyakkannya akaun macam tu lah, Kalda account ke apa semua. So duit tu akan pergi ke Kalda account tu. So sekarang ni apa ni, maknanya duit tu dah terbang pergi ke tempat lain lah. Kalda itu tuan punya akaun tu lah. Orang yang berkenaan dengan penjenayah tu. Ini dikatakan dalam ni yang sponsor ni ada juga kadang-kadang yang kena tu dia tak order pun barang tu, tapi barang memang sampai kat rumah. Dah sampai, yang pengantar tu minta duit tu bayar. Itulah. Sekarang ni dia salah satu dia punya modus operandi tu. Maknanya barang sampai ni kau scam ke, barang ada kan. Tapi maknanya duit pula kena bayar. Maknanya kita tak pernah order pun, barang tu kita tak perlu pun, tiba-tiba apa kita kena bayar. Jadi maknanya kalau macam tu kita tolak je kan. Kalau tu nanti kita tak cakap tak order je. Tak order je kan. Pasal apa ni, ada juga dalam dalam tengah kes tu kan, ada orang akan tanya kita kan, dia tak order apa semua. So sekarang ni kita tak payah ambil lah benda tu. Tak payah bayar kan tu. Tapi orang yang panik. Itulah. Kebanyakan pasal panik tu lah. Sama dengan yang kes apa ni tadi yang kita bincang tadi mula-mula tadi, yang pasal apa ni, Macau scam tu. Macau scam. Panik. So sekarang ni kita apa ni, kita dia minta bayaran ke apa semua tu, kita takut kan. Kena pula memang kita ada. Itulah. Kita ada sanggup kalau macam custom telefon LHD telefon kita memang ada pakai juga kan. Sama apa ni, sama juga ada juga dalam kes apa ni, bayar telefon ke apa semua. Jadi sekarang ni dia macam kita tak ada pun apa ni buat pinjaman ke, beli apa ni, bayar bil ke apa semua. Ada kadang-kadang tu pasal saman lah apa semua kan. Saman dia kata cik ada saman dia kata kan. Jadi kita macam tu, kita takut lah. So kita takut saman ni kena so, bagi diskaun banyak pula kan. Bagi diskaun pula banyak.
So apa ni, masuk akaun tu, pergi masuk ke dalam akaun Taldai tu. Ya. Kita masuk kan, dia dapatlah orang yang pemilik akaun tu. Ya, ya. Yang walaupun akaun tu dibuka nama apa ni, akaun Taldai tu. Kadang-kadang dia pandai yang ni pengalaman lah kawan-kawan lah. Maknanya kadang dia telefon, okey kita akan sambung kepada DSP1 kata. Nah, tu okey, makan scam. Makan scam. Lepas tu sambung pula pada Hakim. Hakim lah, dia MO dia lah tu. Maknanya dia sambung sana, sambung sini kan. Sambung tu apa ni, maknanya semuanya akan cakap, cik memang betul. Memang betul. So cik punya harta ni akan disita lah. Ya, ya. Akan disita. Lagi takut nak sita. Lagi takut lagi. Lagi kalau ada apa ni, kalau dalam akaun kepada semua, sekarang ni atas nama kita, transfer ke akaun. Ya, ya, ya. Akaun yang dia mention lah kat situ. Ya. So kita dah transfer tu, akaun tu punya pergi ke orang lain. Ya. So sekarang ni, yalah, orang lain yang dapat manfaat dengan tu lah. Ya. Jadi tu ada beberapa soalan ni daripada Facebook kita lah. Okey, pada Facebook kita. Pertama dia kata daripada Nur Azliza Kamarul Zaman ni, soalan saya, macam mana scammer ni boleh dapat maklumat detail mangsa dari tempat tinggal, hutang piutang, seolah-olah dia orang tahu semua maklumat mangsa. Dari mana dia orang dapat? Banyakkannya, adakah dia boleh access Facebook kita ke, akaun Google kita ke macam mana dia menyebabkan dia boleh tahu kita ni, tuan ni, kita tak sempat bagi tahu dah orang-orang, tapi dia dah boleh cerita pasal diri kita. Tapi iyalah, kebanyakannya dia, satunya saya rasanya dia macam, iyalah sekat jarang kan, sekat jarang. Maknanya kita mesti orang akan ada apa ni, akaun bank apa semua kan. Semua iyalah, kita tak ada pun apa ni, hutang ke apa semua, tapi dia seolah-olah kita ada hutang kan. So jadinya dia ugut pula, maknanya akan disita ke, maknanya apa ni, akan apa ni, terlibat dengan macam yang terlibat dengan apa ni, pengembangan wang haram apa semua kan. Cik ada terlibat dengan pengembangan wang haram. Tapi sekarang ni kita sebenarnya, kalau kita pun mungkin kita tahu dah kita tak ada, tapi bila orang cakap tu takut juga kan. Maknanya sebenarnya dia tak tahu, tapi dia masih sekat jarang. Dia sekat jarang. Sehingga kadang kita sendiri yang bagi tahu kan. Kita yang reveal kan. Kadang-kadang kita tak sedar kita tak sedar reveal kan akaun. Kadang-kadang kita pun apa nama, iyalah, banyak juga dalam kes semua ada orang yang bagi tahu. Saya punya tu, dia boleh tahu siapa macam tu. So, kita yang bagi tahu kat dia kot. Bagi tahu. Kadang-kadang ada juga kes yang saya dengar mengenai dalam Facebook. Kadang-kadang kita buat naik maklumat kita dalam Facebook kan. Dalam Facebook ni kadang-kadang kita buat naik status kita, rumah kita, dan daripada mana kita, rumah saya naik rumah baru dah, alamat ni sekian-sekian, location kita beritahu. Jadi mungkin pada situ penjenayah ni dia teropong kan. Jadi itu yang kadang mungkin daripada sumber kan. Dia dapat tahu juga daripada situ lah. Tahu kita ni macam mana cara perbelanjaan apa semua kan. Dia tahulah. So jadi mangsa nantilah. Salah satunya. Jadi penonton kita di luar sana jangan terlalu banyak review apa ni, sehingga kan semua nak bagi tahu dalam Facebook. Nak bagi tahu Facebook. Semua nak bawa. Kita tak tahu dalam Facebook ni ada orang yang baik kan. Ada orang yang menunggu nak ambil kesempatan je atas diri kita kan. Lepas tu dia tanya lagi ni, Mawaddah kan, ada Mawaddah Bahaki tanya, apakah tindakan dia kata pihak polis untuk membendung skamer yang semakin berluasa kan? Yalah, kita buat siasatan berkaitan dengan apa ni, kita kena buat laporan polis lah satunya kan. So kita akan apa ni, buat siasatan dan apa ni, untuk kena pasti siapakah sebenarnya yang terlibat dalam scammer ni lah. So kita akan tengok balik, kita akan dapat tahu daripada akaun mana yang masuk tu. So kita dapat tahu, jadi kita apa ni, kita akan buat tanggapan lah tuan punya tu. Okey, tuan ada satu lagi daripada Khairin tuan. Nak tanya tuan berkenaan scammer melalui Telegram dia kata. Hack Telegram. Dan hubungi kawan-kawan kita untuk pinjam duit. Apa yang perlu bagi masa yang kena hack tu perlu buat?
dia nak kena buat laporan polis lah. Benda tu satunya. So kalau Telegram tu, kalau kita tak buka kan, kita maknanya kita ingat kita boleh tutup lah dia punya tu. Lama kita punya tu Telegram yang kita yang di-hack tu. Di-hack tu. Dan kita buat laporan polis lah kan? Buat laporan polis. Maknanya mula-mula sekali kita tutup, lepas tu kita terus buat laporan polis. Untuk melindungi diri kita kan? Betul. Ya. Ni ada daripada sahabat kita ni, Ikram Fadli tanya, apa hukuman kepada scammer ni? Scammer ni ada dalam dan luar negara. Maknanya bentuk hukuman ni akan dikenakan kepada scammer ni. Takut-takut ada yang dengan nak jadi scammer. Jadi bila dia dengar hukuman ni bukan dia tak berani kan nak jadi scammer. Jadi apa hukuman yang bakal dikenakan? Kalau ikutkan kita akan siasat untuk scammer ni semua di bawah inilah 420 penipuan lah maknanya. So hukuman dia sangat tinggi lah kalau bawah 420 ni. Kalau tak silap saya dalam 20 tahun dia punya tu. 20 tahun penjara. Tempoh yang panjang tu. Dia punya hukumannya. Kalau tak silap saya lah dia punya tu. So maknanya dari segi peruntukan undang-undang tu memang hukuman terberat dah dia tu. Kalau bawah 420 ni mana penipuan ni mana tinggi dia punya hukuman dia. So ada kena sebat ke tuan? Sebab ada. Dan juga sebatan lah. Hukuman dan juga sebatan. Dia dua kes lah dalam di jenayah komersial ni. Ada yang ada hukuman sebat sekali ialah sama ada kes tipu ataupun kes pecah amanah. Kalau pecah amanah pun memang ada sebatan dan sebatan. Jadi awas anda scammer-scammer di luar sana. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jatuh ke tanah dapat kena tangkap. Kena sebat baru tahu. Jadi jangan ada cita-cita untuk menjadi scammer. Tak kena tangkap tak apa, tapi kalau kena tangkap habislah. Kalau siasatan didapati orang tu terlibat dengan kes tipu ke 420 KK ni, maknanya memang hukumannya amat tinggi lah. Okey tuan, ada lagi soalan ni. Kadang-kadang ada orang bagi tahu dia seolah-olah macam kena pukau. Saya dah panggil lah, betul ke tuan benda ni berlaku? Ke memang sebab kena melayan saja dia jadi? Berpendapatnya lah, salah satunya pukau ni saya rasa macam yalah, kita ni terlampau sangat nak mengharapkan dengan hadiah ke apa semua ke kan. Jadi kita sikit ada tamak lah, maknanya tamak sikit lah. So kita kalau dengar tamak ni macam kata aku tak rasa tamak apa pun. Tapi kalau kita tengok mesti salah satu puncanya kita tengok ialah kerana tamak dia punya tu. Padahalnya kita dah ada duit dah 20,000, tapi sekarang ni katalah 20,000, tapi dah banyak dah patutkan 20,000, tapi kita nak lagi tinggi lagi, nak duit banyak lagi. So itu yang jadi pinjam pinjam tak ujuk lah. Mana duit dah ada, tak pinjam pun tak apa. Ya maknanya sifat-sifat tamak tadi kan. Jadi saya dah huraikan tadi mengenai 7 kita dah bincang tadi tuan, mengenai 7 penipuan ataupun scam. Okey, Macau scam, apa lagi kita bincang tadi, Macau scam, scam KWSP, scam cinta ataupun love scam, scam pinjaman peribadi, scam pelaburan, skim cepat kaya dan juga skim fasa. Itu antara beberapa contoh ataupun kategori lah kan. Kategori scam yang terdapat di Malaysia pada hari ini. Jadi masa depan ni kita tak tahu, takut ada education scam pun ada lagi. Timbul lagi scam-scam yang lain. Mana manusia ni dari segi penjanaan tu kan dia sentiasa berubah-ubah kan, mengikut kepada keadaan semasa tuan
Jadi tanpa kita sedari tuan, masa kita berjalan dengan cukup pantas. Jadi sedikit orang kata apa, nasihat ataupun rumusan tuan kepada perbincangan kita ni, sebab soalan pun dah ada orang yang bertanya, tuan dah jawab. Okey, sebab program kita ni kita memang santai macam ni, supaya orang boleh dengar kita berbicara dan dapat poin daripada situ. Jadi tuan mungkin boleh bagi nasihat lah, sedikit nasihat rumusan daripada perbincangan kita hari ni, supaya rakyat kita, penonton-penonton yang menonton kita ni tuan, pertama sekalinya dapat mengelakkan diri daripada terus menjadi masa scam, dan jangan takut pada scam. Scammer patut takut pada kita lepas ni. Lepas dengar program kita, biar scammer boleh takut. Nak jadi scammer fikir dua kali. Tak boleh lah, masyarakat sekarang dah faham, dah reti dah. Kena 420 kan. Kena 420 20 tahun sembatan. Kena 20 tahun dah sebat lagi. Ya. Sila tuan. So nasihat daripada pihak polis lah, supaya kita kalau nak buat apa pun, kita kalau dapat apa-apa yang berkaitan dengan pelaburan pelaburan ke yang kita masukkan dalam tu lah, kita gunakan yang yang bersemak mule tadi. Ya. Kita tengok daripada situ. Ada tadi kan dia punya tu. Rasa kalau Google boleh jumpa tu kan? Boleh dapat. So kita semak daripada situlah. So kalau kalau dah ada rekod lah, rekod berkenaan dengan satu company ke satu syarikat sama ada yang buat pelaburan ke ataupun skim itulah. So kalau dah ada rekod dalam semak mule tadi tu, so kalau yang tu kita tak payahlah masuk, cuba berurusan lagi dengan syarikat berkenaan tu lah. Pasal memang dah ada kes yang melibatkan dengan syarikat yang dinyatakan tu lah. So kalau kita masuk lagi pun takut nanti terkena nanti kan. Terkena menangis tak berlagu. Menangis tak berlagu. So lagi satu, kalau berkenaan dengan kes pelaburan apa semua, kita masuklah. Walaupun pelaburan tu yang menjanjikan dalam masa yang singkat dapat untung yang tinggi kan. So walaupun kita dapati pelaburan yang secure, macam macam well known punya pelaburan semua tu, memang lambat dia punya tu, dan lambat, dan jumlah pun masa pun masa memang lambat, tapi jumlah pelaburan tu semua kan. Jadi kita tak nak lah, walaupun cepat kita tak dapat apa. Hilang pula. Hilang lagi. Tak dapat, hilang lagi. Tak boleh nak tidur kita. Okay. So yalah, kita cuba jauhilah daripada yang MO tadi yang saya cakap tu, berkaitan dengan yang tadi cik tu lah, berkaitan dengan kes-kes yang yang melibatkan itulah MO kes yang selalu digunakan oleh pihak-pihak scammer tu untuk menipu kita lah. Rakyat kebanyakan orang yang tipu ni pun kebanyakannya orang yang berduit, orang yang yang berpelajaran, akses kepada internet ke semua ni. Kalau orang yang tak ada telefon, tak ada akses kepada semua. Jadi sekarang ni orang ni tak jarang yang kena ternyata. Betul. Ni kebanyakannya orang yang selalu boleh akses kepada internet, akses kepada ni lah, telefon yang jenis baru ni kan, jenis smartphone. Yang ni yang orang yang macam ni lah. Yang jadi kita kena, bukan kata tak boleh beli telefon tu, tapi kita kena lebih advance lah kita punya pengetahuan tu. Supaya taklah kita terkena dengan tipu daya
apa ni scammer ni. Ya, ya. Maknanya sebenarnya scammer ni mengambil kesempatan daripada kelemahan diri kita sendiri. Ya. Betul. Ada lagi tuan? Bagi. Itu sajalah saya. Okey, terima kasih tuan di atas perkongsian dan perbincangan kita pada hari ini. Okey, jadi bila kita tengok tadi, boleh saya ulaskan pertama sekalinya apa yang dibincangkan oleh tuan Wan Fauzi berbagi ni adalah pertama sekali kita ni kadang-kadang kena scam ni kerana kita mudah percaya, kan? Mudah percaya. Yang kedua, kita tak rujuk orang. Tak rujuk orang, kita diam je, kita kata aku dah betul ni, aku jadi kaya apa ni. Pasal kita ingat semua yang apa ni kita buat tu semua betul. Kita tak payah rujuk. Ya, tak payah rujuk siapa-siapa, kita dah pandai kan. Kita diam-diam lah, nanti dapat untung lah. Nanti dapat untung orang-orang lah. Lepas tu dapat rugi, macam mana? Rugi tu mari kita dapat apa. Suruh kat pihak polis, suruh apa duit pun dah dapat mana? Dah. Okey tuan. Jadi kepada penonton-penonton kita di suasana, terima kasih kepada yang dah tonton, dah share dan juga dah like. Jadi seperti biasa, kita ada 3 soalan tuan, kita akan tanya kepada penonton-penonton kita pada pagi ini. Okey, penonton-penonton kita bersedia dengan pen, kertas kerana kuis kita ni adalah siapa cepat dan tepat akan mendapat hadiah. Okey. Dan juga kita tambahan tadi, kita kata kita akan tengok pada syaratnya perlu like dan share. Jadi nak jawab kuis kita ni, jangan lupa untuk like dan share. Kalau tak like tak share, kalau jawab pun tak dapat markah juga, walaupun cepat dan juga tepat. Mesti buat sukaan dulu tu. Supaya orang ramai suka, patut share. Sebab kita nak orang ramai bertambah tahu. Bila kita buat macam ni, orang yang jadi scammer pun oh, sekarang ni banyak program-program yang memberitahu tentang scammer. Yang lama-lama scammer pun jadi kendor kata. Dia pun takut juga. Lepas tu dia pun tahu bahawa saya kena sebat kena sebat dan kena penjara sampai 20 tahun. Jadi soalan yang pertama, okey. Soalan pertama daripada saya. Okey. Tadi kita ada bicarakan mengenai jenis-jenis scammer yang saya dan tuan bincangkan tadi. Terdapat beberapa jenis, okey, scammer ataupun kategori-kategori scammer. Okey, senaraikan dan buat sedikit kurang yang ringkas lah. Mengenai sekurang-kurangnya 5 jenis ataupun 5 kategori scammer yang kita bincangkan di dalam program kita pada hari ini. Okey, 5 jenis ataupun 5 kategori scammer yang berlaku yang kita bincangkan pada program kita pada hari ini. Okey, itu soalan kita yang pertama. Okey, dan soalan sila hantar jawapan anda ke ruangan mesej Facebook Pusaka Awang Kelantan. Okey, mesej ya, bukan yang komen, mesej ya. Okey, hantar kat bahagian mesej. Okey, soalan kita yang pertama dah selesai. Okey, yang keduanya tadi kita bicarakan juga mengenai satu love scam. Okey, tuan kita bagi tahu tadi ada satu kategori scam iaitu love scam. Berikan kurang-kurangnya 3 ciri-ciri orang yang biasanya mudah terkena dengan love scam ini. Okey, 3 ciri orang-orang yang mudah kena love scam. Okey, itu soalan yang kedua. Tengok kita ada tak ciri-ciri itu. Kalau ada, cepat-cepat kita kena didik diri kita supaya dapat kita mengatasi ciri-ciri tersebut. Dan seterusnya, tadi kita juga bicarakan mengenai keldai account. Keldai account. Jadi apakah yang dikatakan dengan keldai account, dan apakah saluran yang disediakan oleh pihak polis, PDRM bagi memulihkan orang ramai buat cek ataupun semak keldai ke tak keldai account ni. Jadi dah tadi dinyatakan nombor telefon dan juga link dah diberi oleh tuan kita. Jadi apakah yang dikatakan keldai account dan bagaimanakah cara untuk semak sama ada account tersebut keldai ataupun tidak keldai. Jadi 3 soalan saya dah tinggalkan kepada semua penonton-penonton kita hari ini. Cepat jawab dengan tepat.
pastikan syarat anda memenuhi, iaitu like dan share video kita pada hari ini. Sebelum saya tutup tirai hari ini, sekali lagi saya ingin mempromosikan program Keluargaku, Keluarga Membaca. Jangan lupa ajak semua anak saudara, sebarkanlah bahawa kita di Negeri Kelantan ada mengadakan program Keluargaku, Keluarga Membaca. InsyaAllah siapa join program ni akan menjadi keluargaku, keluarga yang membaca dan dapat membentuk sebuah keluarga yang benar-benar mengerti erti membaca. Daripada dulu lagi kita tahu bahawa wahyu pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi kerana itulah kita melahirkan program ini untuk supaya masyarakat kita bacalah. Bacalah. Insya-Allah. Boleh isi borang secara atas talian seperti mana link yang kita berikan di ruangan Facebook kita. Jadi sekali lagi tuan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan kerana sudi melapangkan masa hari ini bersama dengan studio kita di PPK ini. Jadi alhamdulillah sudah terungkai skema apakah yang perlu anda tahu. Mohon maaf tuan jika ada sepanjang saya mengendalikan program hari ini ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Dan begitu juga kepada penonton-penonton kita di luar sana, sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon maaf di atas kekurangan. Dan jangan lupa sokong program kita, sokong program PPK, bicara banyak PPK, bicara penulis dan berbagai-bagai program lagi. Tuan kita adakan untuk masyarakat kita. Kita ada program bicara banyak, bicara penulis dan berbagai-bagai lagi program menarik yang kita aturkan demi untuk mengajak masyarakat kita mendapatkan maklumat yang betul, tepat dan sahih, insya-Allah. Jadi sehingga kita bertemu lagi, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga tahun ini Ramadan menjadi Ramadan bermakna pada kita dan Ramadan dapat mendidik kita menjadi la'allakum tattaqun, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.